Takbir itu rukun, angkat tangan itu sunat. Yang kedua membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selepas takbir yang pertama, sebelum baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu sebelum baca Fatihah, semua bacaannya dibaca dengan sekadar dengar di telinga, kecuali takbir imam tu dan salam. Tidak membaca doa iftitah. Tidak membaca doa iftitah dan surah kecuali sembahyang ghaib. Dan saya tegaskan juga membaca tahmid. Saya belum cakap lagi, saya rasa di sini, iaitu membaca tahmid, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin sebelum selawat. Jadi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin sebelum selawat. Selawat selepas apa? Takbir yang kedua. Kedua. Jadi baca alhamdulillahi rabbil alamin dahulu, gitu. Boleh? Ada dalam kitab Pak Mazhab pun ada banyak, tapi itulah dalam kitab-kitab setengah dia tak catat, tak disebut. Jadi sebelum selawat, tonton selawat tu kan, selawat itu paling sempurna. Pas selawat paling sempurna sampai innaka hamidum majid. Jangan sekurang-kurang, untuk sekurang-kurang. Selawat. Jadi sebelum baca selawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seterusnya semualah Ibrahim, sehingga innaka hamidum majid. Sebelum selawat ini sunat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, gitu. Dan seterusnya sebelum membaca doa. Sebelum baca doa selepas takbir yang ketiga. Lepas ketiga, selepas angkat takbir yang ketiga, maka di situ ada sunat alhamdulillahi rabbil alamin. Doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia kata dalam kitab sekurang-kurang. Tapi sampai bila nak sekurang-kurang? Kurang. Sampai habislah. Wa min azabin nar. Sampai habislah. Yang tu tuan-tuan sudah maklumlah, ganti nama Allahumma ighfir lahu, lelaki kan? Allahumma ighfir lahu. Hu itu tuan-tuan dua harakat maksilah qasirah. Allahumma ighfir lahu, hu dua harakat. Warhamhu wa'afihi maksilah qasirah, wa'afihi tu, wa'afihi wa'fu an, berhentilah. Wa akrim nuzulahu, maksilah qasirah tu, wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa asilhu bil ma'i wassalj, dan seterusnya sehinggalah wa min azabin nar, sekurang-kurang. Afdal selawat arti doa yang apa ni, doa yang sempurna untuk jenazah lelaki. Yang perempuan tuan tahulah Allahumma ighfir laha kan. Itulah. Jadi yang saya nak tegaskan, tahmid itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga selepas takbir yang ketiga pula lah. Selepas takbir yang keempat, apa ni, beri salam, rukun, tapi sunat di situ ada. Selepas takbir yang keempat, sunat baca doa kan? Sunat baca doa. Selepas yang takbir yang keempat, beri salam, rukun lah. Tapi sebelum salam tu sunat baca doa. Sunat berdoa. Jadi apa sunat berdoa, maka alhamdulillah pun sunat jugalah. Jadi doa selepas takbir yang tiga tu rukun. Fatihah rukun, selawat rukun kan. Lepas tu doa rukun. Lepas takbir yang keempat doa sunat. Dan apabila sunat, maka doa sunat
maka sunatlah juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu begitu. Allahumma la tahrimna ajrahu kan. Begitu seterusnya. Itu sebagai ulangan tuan-tuan sekalian, iaitu sunat di dalam bacaan sunat di dalam sembahyang jenazah yang saya sebutkan tadi, iaitu membaca tahmid. Sebut tahmid artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang pertama. Ulang yang kedua Rasulullah SAW bersabda, Man qala qabla an yansarifa wa yasni rijlahu min salatil ma'rib wa subh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu tu maksilah qasirah juga, 2 rakaat tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Kalau nanti yuhyi wa yumit, wa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Rasulullah bersabda, sesiapa saja mengucap yang saya sebut tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir itu 10 kali selepas selesai daripada sembahyang, selepas selesai daripada sembahyang maghrib dan sembahyang subuh, sedangkan dia belum beredar dan masih melipatkan kakinya, kaki kita tak ubah lagi. Sebelum tu baca astagfirullah, tak galah itu, tak galah alhamdulillazi lam yattaqi walada. Kita tak ubah, artinya kalau tak sakit apalah, iaitu kita duduk tawarruk. Kita masih diperintah duduk tawarruk. Dengan apa itu? Kita diperintah melipatkan kaki, duduk secara tawarruk. Nescaya ditulis bagi setiap ucapan itu 10 kebaikan dan dihapus daripada 10 kejahatan dan diangkat baginya 10 darjat. Jadi kita tak ubah lagi. Imam tak ubah lagi, kita pun imam tak ubah lagi. Dia duduk berhadap kiblat dengan keadaan duduk tawarruk. Dan apabila selesai 10 kali, apabila selesai 10 kali saya gialah, maka maksud dia peringatan bagi imam, saya gialah menkekalkan kedudukan menghadap kiblat dan tidak merubahkan kedudukan berpaling ke kanan atau menghadap ke arah makmum, melainkan ingat tu, melainkan setelah selesai membaca tahlil tadi yang 10 kali tu, 10 kali tadi sebagai mengikut dan mematuhi apa yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad dahulu. Jadi maksudnya 10 kali apabila 10 kali, maka dia boleh ubah lipatan dia, duduk seperti iftiras, iaitu dengan berpaling menganan kepada makmum atau menghadap kepada makmum. Begitu. Setelah 10 kali tu, habis 10 kali kanan kepada makmum dan kaki kita ubahlah seperti duduk iftiras, duduk seperti tahiyat awal tu, tahiyat awal kan, tahiyat awal. Lepas tu betul lah, kiri kat kanan makmum ataupun berhadap makmum, dua lah boleh. Selesai boleh selesai. Tapi kadang ubah. Yang ni tuan-tuan jangan itulah, menghadap kiblat ketika berdoa kecuali imam. Dia berubah, berzikir, bersambung subhanallah macam-macam lah. Menghadap kiblat ketika berdoa kecuali imam. Kita tetap berhadaplah makmum ni, kecuali imam. Ingat saya baca ni, menghadap kiblat ketika berdoa kecuali imam, kerana bagi imam makruh. Kerana imam makruh menghadap kiblat. Dalam kitab Fiqh Al-Islami, dia cerita panjang, malah disunatkan baginya menghadap para makmum ataupun menjadikan rusuk kanan kepada makmum
dan kiri menghadap ke arah kiblat. Jadi makruh makmum dia kanan sehingga habis doa. Boleh faham ah? Ini bertentangan, tak boleh saya terpaksa sebut juga lah. Kanan juga, lepas tu masa doa paling depan pula gitu. Dah, bukan begitu. Menghadap kiblat ketika berdoa kecuali imam, kerana bagi imam makruh menghadap kiblat. Malah disunatkan baginya menghadap para makmum atau ia menjadikan rusuk kanan mengarah kepada makmum. Gitu. Begitu boleh? Boleh. Dan satu lagi Rasulullah bersabda juga. Rasulullah SAW bersabda, "Iza salata subh, faqul qabla an tatakallam, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat." Maksudnya tuan-tuan, memang tuan-tuan tahu tapi saya ulang. Apabila kamu sudah selesai sembahyang subuh, hendaklah kamu membaca sebelum apa itulah, membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya sekiranya kamu mati di hari itu, nescaya Allah akan menuliskan bagi kamu melepas daripada neraka. Jadi kita jaga betul-betul maghrib dan subuh berapa kali? 7 kali. Dan di sini dia ulang balik, boleh baca Allah, saya dah sebut dulu, Allahumma ajirna minan nar, boleh kita nak baca, tetapi dengan syarat tuan-tuan, dengan syarat tetapi dengan niat memohon juga untuk ibu bapa dan keluarga, sebab kami itu masuk. Kalau tuan-tuan baca boleh Allahumma ajirni, saya seorang lah. Tapi kalau guna kita masuk semua yang hadir dan juga ibu bapa dan keluarga kita. Kita niat kami itu. Jadi yang kita ambil berat 7 kali maghrib dan subuh. Ada tuan-tuan dengar 3, 5 kan? 3 boleh, 5 tu, tapi kita jaga baik. Maghrib dan subuh sebanyak apa? 7 kali. Begitu, saya ulang. Begitu tuan-tuan sekalian. Saya ulang saja, apa saya lupa. Jadi begitu juga tuan-tuan, saya ulang juga tuan-tuan sekalian. Saya ingat tapi saya baca begitu maksud dia. Saya ingat tapi saya baca apa ni, masalah semayang apa ni? Selepas salam, selepas membaca apa ni, membaca selepas salam, membaca selepas salam sembahyang Jumaat, Jumaat. Kalau dalam ayat Quran tu, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Kadang-kadang nak tersalah Jum'ati, bukan Jum'ati, Jumu'ati ya. Tapi kadang-kadang kita kata jemaat lah, jadi Melayu Jumaatnya, bukan Jumaat, Jumu'ati. Selepas salam sembahyang Jumaat itu, sebelum mengubahkan lipatan kaki tu, artinya imam dah, artinya duduk tawarruk lagi lah. Dan satu riwayat sebelum mengubah lipatan, nak kanan ke makmum ni bab sembahyang Jumaat ni, lepas sembahyang Jumaat tadi, lepas 5 waktu tu, iaitu membaca surah Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Ma'uzatain, iaitu Ma'uzatain maksud dia Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, iaitu man qara'a, Rasulullah SAW berdasarkan kepada hadis, man qara'aha ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir. Maksudnya sesiapa saja membaca yakni surah-surah tadi. Apa surah tadi? Fatihah. Yang kedua apa dia? Al-Ikhlas. Dan yang ketiga Al-Falaq dan An-Nas 7 kali,
maka diampun baginya dosa. Diampun dosa. Biasa tuan-tuan jumpa hari Jumaat orang baca ayat-ayat tu. Biasa? Ha? Di mana? Nah, bagus lah. Dia ingat hadis tu. Sekurang-kurang satu. Ada di Perak pun ada tempat. Yang lain nak ringkas semua. Yang imam nak ringkas juga, baik saja jadi imam. Makmum tak kira lah dia ada apa-apa kan. Dia pun nak awal juga. Ha? Ha? Lapar, tak apalah. Ada apa di bang? Apa yang cakap tu? Di mana? Di mana kata tadi? Ada. Ada riwayat yang siapa saja, lain pula. Dua lah kadang-kadang. Siapa saja yang baca Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas 7 kali, maka Allah menjaga baginya, bagi ahlinya, bagi anak-anaknya. Tuhan jaga pelihara anak-anak apa semua, keimanan dan sebagainya. Juga ada riwayat daripada isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa baginda SAW bersabda, man qara'a ba'da salatil jumu'ati al-ikhlas, qul huwallahu ahad hingga akhir, wa qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, wa qul a'udzu birabbin nas. Ini sekali-sekali lah. Tengoklah keadaan. Jadi sekurang-kurang sekali lah. Sekurang-kurang sekali gitu. Maksud dia, dan siapa saja membaca selepas sembahyang Jumaat Al-Ikhlas tadi, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, apa tadi tu, apa ni, maka Allah menjaga daripada perkara yang jahat sampai kepada Jumaat. Sampai kepada Jumaat satu lagi. Tuhan menjaga sampai Jumaat satu lagi. Begitu. Itu tuan-tuan sekalian. Lepas tu nak baca apa, baca lagi. Belum. Habis tu baru ubah lah. Ingat tu, banyak ada yang amal banyak. Tapi ada yang nak ringkas kan. Begitu tuan-tuan sekalian. Begitu juga satu lagi yang perlu saya ulang. Iaitu kita kita semayang sunat subuh. Semayang sunat subuh. Saya nak ulang, semayang sunat subuh. Semayang sunat subuh berapa rakaat? 2 rakaat kan? Semayang sunat subuh 2 rakaat. Sunat fajar. Tak mana pula dah. Tanda pun lupa. Saya ingat tapi nak beritahu juga. Sunat subuh. Sembahyang sunat subuh ialah 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, iaitu sebelum 2 rakaat. Sunat subuh 2 rakaat, baca lepas Fatihah surah Al-Kafirun, dan lepas Fatihah rakaat kedua Al-Ikhlas. Berdasarkan hadis yang mana Rasulullah SAW qabla fajr Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, alangkah baiknya yang pertama. Jadi kita boleh tukar-tukar, tengok kedatangan kita, sebab subuh selalu masjid itu dipanjangkan, selalu panjang. Lepas azan memang kita ada di masjid. Begitu juga kadang-kadang sembahyang sunat subuh ini dibaca Al-Insyirah Alam Nasrah. Alam Nasrah rakaat pertama dan juga hingga akhir, dan Al-Fil Alam Tarakai rakaat kedua. Dan kita tengok juga, kerana kita ada mungkin
8 minit lagi, 10 minit kita memang ada. Memang masa panjang lagi. Kalau nak kamat tu lambat lagi sebab kita awal. Maka disunatkan pula. Tadi 1-2 kan. Disunatkan pula menghimpunkan 2 rakaat sembahyang sunat itu. Ayat yang 4 itu ialah dalam rakaat pertama baca Alam Nasrah, Al-Insyirah, Alam Nasrah, Alam Nasrah laka sadrak hingga akhir, dan Al-Kafirun. Jadi dalam rakaat kedua kita baca 2. Pasal awal kalau datang tengok-tengok 1 minit setengah yang tadi lah. Tak 1 minit setengah. Tak 1 minit setengah. Kalau tengok-tengok 1 minit setengah Al-Kafirun, Al-Ikhlas sajalah. Ni awal kita kan. Tu. Kita tengok keadaan masa itu. Jadi kita boleh campur. Bukan campur, disunatkan lagi. Sunat membaca surah dan disunat menghimpunkan. Iaitu Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sadrak, dan juga Al-Kafirun dalam rakaat pertama. Dan dalam rakaat kedua tuan-tuan tadi lah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dengan Al-Ikhlas. Tengok masalah dengan Al-Ikhlas. Itu masalah Al-Fil dan juga Al-Ikhlas. Sebab dalam ibadat ini ma kana aksara fi'la kana asara fadla. Semakin banyak sesuatu perbuatan, semakin banyaklah fadilatnya. Artinya ganjaran mengikut qadarnya. Contohnya mendirikan witir 3 rakaat 1 salam dengan solat witir 3 rakaat 2 salam, maka solat sunat witir lebih sunat 2 salam lebih baik daripada solat witir dengan 1 salam. Sebab tahiyat dia ada. Itu kaedah dia satu. Lebih baiklah tak buat dah. Solat sunat berdiri. Solat sunat berdiri lebih baik daripada solat sunat duduk. Sebab sunat ni boleh duduk. Tapi berdiri lebih baik daripada duduk. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada juga amalan kita lakukan sedikit tapi pahala banyak. Sedikit tapi pahala banyak. Yang pertama, membaca surah pendek secara sempurna lebih baik daripada membaca surah panjang tapi tak sempurna. Ingat apa itu? Kita baca sempurna, artinya habis surah. Yang kedua pun habis surah. Hanya tengoklah surah pertama panjang daripada surah kedua lah. Jadi maksudnya kalau saya baca surah, kita tengok Rasulullah baca memang habis surah. Kita baca surah, kita adalah skala yang lain tu. Artinya, faham saya cakap tu kan? Maksud surah sempurna artinya habis. Ni duk ambil tengah sana, ambil tengah sana sikit. Jadi membaca surah pendek, walaupun pendek tapi secara sempurna, lebih baik daripada membaca surah yang panjang tapi tidak sempurna. Solat jemaah yang dilakukan sekali lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 25 kali. Sembahyang jemaah maghrib sekali, banyak kali, tak kira sekali nilai dia. Kita sembahyang maghrib 25 kali dengan jemaah maghrib sekali, yang ni besar lagi. Besar pahala lagi. 25, satu dengan 25 tu. Solat jemaah yang dilakukan sekali lebih besar daripada solat secara 25 kali dari cara persendirian. Cara persendirian dia. Solat subuh lebih hebat, lebih baik, lebih tinggi daripada solat lain walaupun dia 2 rakaat. Solat yang terbesar tu. Subuh. Dia 2 rakaatnya tapi tak boleh lawan dengan dia insya tak boleh lawan walaupun dia 2 rakaat. Tu kita kena tahu kaedah dia tu. Sebab tu sembahyang witir 1 rakaat lebih besar daripada sembahyang yang subuh saya sebut tadi. Yang subuh baca surah tadi campur lagi kan.
Tapi witir 1 rakaat lebih besar lagi daripada itu. Dan lebih besar daripada sembahyang tahajud. Padahal sembahyang 1 rakaat kalau 3 lain pula lah. Sebab tu witir besar sebenarnya. Tak, yang besar ni yang susah buat ni pada 1 rakaat. Dan witir tuan-tuan sedia maklum syahadat dia selepas sembahyang Isya. Kalau mungkin nak buat di rumah susah, buat di sini. 1 rakaat bukan susah. Doa iftitahnya baca Fatihah, baca surah. Surah yang nak sempurna, kita ambil surah yang sempurna. Dia lebih baik daripada ni hadis Rasulullah SAW ni. Maksudnya satu witir, bukan satu, semayang satu witir lebih besar daripada semayang sunat subuh yang saya sebut tadi. Baca berapa surah tadi kan. Witir satu dia besar lagi. Malam pukul 3 bangun, memang baguslah teruk bangun apa semua. Tapi witir 1 rakaat lebih besar lagi. Gitu. Ada 1 rakaat witir lebih baik daripada solat sunat 2 rakaat subuh dan lebih baik, lebih besar daripada tahajud. Dan sering mengajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, maksud siapa saja mengajar Quran kepada anaknya, siapa saja yang mengajar Al-Quran kepada anaknya, maka diampun dosa. Tak apalah, yang sekolah, yang mengajarlah. Kita mengajar juga 15 minit kan. Satu hari, tengok keadaan. Sebab kita nak ikut perintah Nabi, Rasulullah SAW suruh kita mengajar anak. Sebab mengajar, selain daripada itu, faedahnya diampun dosa oleh Allah Taala. Faham tak? Berilah masa 5 minit. Jadi masa 10 minit. Tak kena. Dan memberi salam. Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, memberi salam 20 kali. Sesiapa saja memberi salam kepada 20 orang dalam sehari, cara jemaah maksud macam sekarang lah, saya beri salam, tuan-tuan jawab, saya sediakan sekali lah, ataupun perseorangan, kemudian dia mati pada hari tersebut atau malam, maka wajib baginya surga. Tuan-tuan bilang satu hari berapa kali beri salam? Dia jawab ramai. Saya hari ni dah saya pergi hospital, esok saya duk fikir dah berapa kali dah beri salam. Saya suar kertas pasal daftar sekarang banyak kali tempat. Daftar Melayu Islam beri salam. Lepas tu dia panggil, saya pergi kat dia beri salam 2 lah. Lepas tu ambil nak tinggal dia kan, ambil buku nak tinggal, beri salam 3 lah. Lepas tu pergi suar tempat tu pula dia 2 kali hospital Singapura di sana. Apa tempat apa? Hospital lama dulu. Gusta. Lepas tu suar beri salam. Lepas tu dia suruh tunggu, ambil nombor, jumpa dia pula, beri salam pula pasal Islam kan. Lepas tu dia pergi doktor Islam pula, beri salam pula, berapa dah. Lepas tu nak tinggal doktor, salam pula. Lepas tu pergi suar nak ambil ubat kan, salam pula, beri salam pula. Lepas tu suruh tunggu, dia panggil ambil ubat, beri salam. Nak tinggal dia beri salam. Dah tu sebelah dah. Hari ini lagi banyak tempat, dan hari ini dah duk sekali dah. Jadi saya bilang baru 18 ni. Ini jangan macam hari Jumaat selisih apa, tengoklah. Iyalah. Selisih kita nak mari, tengok macam kita nak berjalan masuk Assalamualaikum kan kita. Tapi kita kadang sombong sikitlah. Hari Jumaat tu macam-macam dapat kan. Hari Jumaat masuk masjid dapat apa-apa. Macam-macam pahala masuk sebenarnya itu. Macam-macam pahala masuk tu. Ni dia makan roti canai 3 biji. Dia tiap-tiap pagi 3 biji. 3 biji ya? 2 ya? Itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian itu. Sebab itulah dalam maksudlah ibadat ni memang perkara yang susah. Tapi kita itulah maksud dia, walaupun susah tapi itulah macam mana nak kekhusyukan kita dan sebagainya, itu yang jadi masalah lah. Memanglah kita buat ibadat sembahyang apa semua itu
tapi kosokkan itu. Dan selain daripada itu memanglah kita melazimkan diri kita, memanglah subuh yang sebab itulah kalau semayang subuh tu seperti semayang jemaat lah, hebatlah. Kalau lah umat Islam kita semayang subuh itu seperti semayang jemaat, itu paling hebatlah orang Islam. Tapi itulah di mana pun susah sikit dalam masalah semayang subuh itu. Jadi itulah jadi masalah besar tu. Jadi saya ulang tadi tuan-tuan, yang pertama kita tentukan ajirna tu. Jadi semayang subuh berapa kali? Subuh dan maghrib kita tak usah kira 3, 5 lah, memang kita 7. Allahumma ajirna tu 7 yang itu. Lepas tu sebelum tu la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih di atas perhatian. Mudah-mudahan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampai.